kita perlukan UPSR untuk menarik minat budak belajar. Saya tak berapa setuju tau dengan pandangan ni. Sebab ada banyak lagi faktor yang memberi kesan kenapa budak makin kurang perform dekat sekolah. Tapi kalau tanya saya boleh bagi dua faktor besar kenapa budak kurang berminat dengan sekolah. Yang pertama adalah sistem pembelajaran sudah kurang efektif. Yang kedua adalah budak tak nampak value ilmu. Tu ada dua sebab bagi saya, sebab utamalah kenapa budak kurang berminat. Saya nak terangkan yang mana satu dulu. Bagi saya putar dulu, saya nak tengok mana satu yang saya nak ulas dulu. Nilai ilmu? Oh bukan, sistem pendidikan. Disebabkan saya kena ulas sistem pendidikan dulu, jom ikut saya pergi camping. Trip camping ni saya pergi kejap dekat Port Dickson dan saya nak tunjuk betapa mudahnya saya set up shelter untuk family saya bercamping. Sekejap je saya set up. Saya ada bumbung, saya ada kemah untuk berlindung dalam ni. Untuk elak binatang, saya ada tempat air. Ini yang saya pakai air pipe lah. Bila saya tekan je ke atas ni, air boleh keluar. Saya nak wuduk ke, basuh kaki, basuh pinggan, senang. Ini ruang solat dan prepping saya. Untuk lampu malam, saya ada 3 ketul. Semuanya rechargeable. Apa lagi? Saya ada meja, ada kerusi. Nak makan sini, nak lepak sini pun boleh. Tempat masak semua ada ni. Saya pakai Moby Garden punya brand. Untuk elektrik, saya ada power bank. Dan saya punya wagon ni saya boleh letak macam-macam. Saya letak sampah sementara, barang untuk makanan, saya punya aksesori camping lain, pisau, lampu ke apa kat sini, tali. Untuk tidur pula kat kemah. Kemah saya letakkan tilam angin tu 2, cukuplah untuk 4 orang tidur. Budak 2 orang dewasa, lain semua budak kecil. Siap kipas lagi supaya tak panas, selesa tidur dalam kemah. Okay. So, nampak tak mesej saya tadi? Kalau saya kaitkan dengan aktiviti camping saya tadi, kalau dulu camping ni susah. Kita kena banyak knowledge dan kita kena ada banyak skill. Kalau nak compare dengan dulu-dulu punya camping, nak buat shelter, nak buat atas bumbung tu, masa yang perlukan tu maybe minimum 30 minit lah. 30 minit tu kira minimal lah tu. Kalau dia nak buat advance yang proper punya shelter, ada dinding, ada tempat pintu tutup buka supaya binatang tak mudah masuk, itu maybe daripada pagi sampai ke petang nak siap tu. Kalau sekarang punya camping 30 minit tu saya boleh siapkan kemah, dia punya tub, pelindung atas tu kan. Saya boleh siap ada kursi, ada meja, sediakan tempat makan, set up semua elektrik pun ada, setengah jam. Kalau dulu setengah jam tu memang tak dapat lah benda ni. Kalau dulu kita perlukan effort yang banyak untuk mendapatkan output yang kecil. Kalau sekarang effort kita tu lebih optimum. Kita tak perlu spend tenaga yang banyak, kita boleh dapat output yang lebih besar. Sama macam sistem pendidikan. Kalau dulu punya sistem pendidikan sesuai pada zaman dulu, untuk kita cramkan sebanyak mungkin knowledge pada budak tu untuk dapatkan certain output. Itu dulu. Kalau sekarang, kita tak boleh sumbat knowledge yang sama dengan dulu. Sebab environment sekarang, kelengkapan sekarang, ekosistem sekarang ni berbeza. Dia punya set ilmu pun berbeza dulu dengan sekarang. Contoh macam nelayan lah. Nelayan dulu-dulu, ilmu dia lain. Dia boleh survive dekat laut, dia boleh faham cuaca ni macam ni nak hujan lah. Ada pro kat situ. Tapi con dia, output dia tak besar. Berbeza dengan nelayan sekarang, kita ada sonar punya radar, kita boleh tahu kat area ni, okey sini banyak ikan. Kalau dulu kena teka-teka, kena ada knowledge je. Tapi sekarang dah dipermudahkan. Kita kena ada knowledge pula untuk mengendalikan alatan tu. Kalau dulu dia kena ada knowledge bab lain, sekarang knowledge bab lain. Tapi target dia sekarang adalah untuk optimumkan dia punya effort untuk dapatkan output lebih besar. Jadi set of knowledge dia pun berbeza. Sama macam sekolah. Kalau buang UPSR, buang PMR, bagi saya sama je sebab peperiksaan tu still ada kat sekolah. Sistem tu masih lagi berkonsepkan kekejap ada peperiksaan, kekejap ada test peperiksaan kan. Ada konsep dia sama, cuma tak ada peperiksaan besar je lah. Bagi saya lebih kritikal adalah dia punya sistem pendidikan tu, dia punya approach dalam menyampaikan ilmu. Bagi saya, asas pendidikan ni perlu cover 3 skill utama, iaitu komunikasi, matematik dan kemahiran berfikir. Untuk orang Islam pula, kita ada agama yang akan jadi panduan semua skill-skill ke atas ni. Komunikasi adalah part di mana kita nak menyampaikan maklumat. Maklumat ni disampaikan melalui banyak cara, banyak medium. Bercakap itu melalui lisan. Bila bercakap, kena tahu mendengar, kena tahu menyuarakan
ucapan. Itu bercakap kena tahu pula dia punya tona suara dia. Intonasi tu marah ke, intonasi di mana kita menekankan sesebuah poin ke apa, kena tahu. Itu dalam bab komunikasi. Matematik kira-kira. Kita nak berniaga, kena kira-kira. Kita nak bertukang, kena kira panjang, lebar. Kita nak agak masa yang diperlukan untuk siapkan projek ni. Semuanya pengiraan. Itu bab matematik. Yang ketiga adalah berfikir. Skill berfikir ni adalah di mana kita nak himpunkan semua info yang kita ada, compile dan dapatkan output. Itu berfikir. Kalau output kita tu tak okey, kita maybe kena cuba dapatkan info baru ataupun perbetulkan info yang kita ada banyak ni. Kita maybe kena betulkan info kita untuk dapatkan output yang baru yang lebih baik. Itu teknik berfikir. Nampak? 3 benda ni, komunikasi, matematik, berfikir. Untuk sekolah rendah, kita kuasai asas komunikasi, matematik, berfikir. Okey dah. Nanti dia jadi macam camping tadi. Orang buat spend masa lama untuk buat benda kecil ni. Dia tengok orang lain, spend sikit je, tapi dapat output yang lebih besar, lebih optimum. Dia akan jadi macam, aduh, penat je aku pergi buat kemah lama-lama ni kan, tapi orang tu lagi senang. Sama macam budak. Budak ni akan rasa macam, apa aku duk kena fikir macam-macam benda ni, dah lah tak best kan. Duk push tambah lagi knowledge, tambah lagi info, tambah lagi duk sumbat. Tapi bila dia tengok luar, sebab budak sekarang expose dia lain macam. Dia ada internet, dia boleh tengok kehidupan orang lain, dia boleh tengok apa yang orang lain buat, dia boleh tengok output orang lain. Dia akan nampak, output dia orang lagi best daripada apa yang dia buat. Lama-lama dia tak berminat lah dengan sistem pendidikan ni. Itu satu sebab kenapa budak makin kurang berminat dengan sekolah. Sebab besar lah. Sebab kedua adalah nilai ilmu tu budak tak nampak. Dia tak rasa ilmu ni, knowledge ni cool. Dia tak excited dengan knowledge. Itu masalahnya. Sebab budak ni kena sentiasa ada something yang buat push dia ke depan. Dia mesti ada rasa benda tu best, dia akan push ke depan. Bila belajar ni tak best dan dia rasa knowledge ni bukan benda yang penting pun, benda yang best pun, dia jadi kuranglah bersemangat untuk belajar lagi. Kenapa ilmu ataupun knowledge ni budak rasa tak best? Ada kaitan dengan poin pertama, iaitu sistem pendidikan kita ni tak optimum. Sebab lain adalah masyarakat. Sebab sekeliling dia adalah masyarakat. Orang-orang sekeliling ni kan masyarakat kita. Masyarakat kita sendiri ni kurang mengagungkan ilmu, kurang memartabatkan ilmu. Contoh, tengok kat media sosial, apa konten-konten yang popular? Kebanyakannya hiburan. Jadi budak pun tengok benda-benda macam ni yang nampak cool. Budak-budak pula nampak media sosial, mostly diorang akan consume konten. Sama macam kita. Orang ni buat video berjoget, orang ni buat video miming. Video miming pun orang tengok. Saya tak faham lah. Banyak orang tengok. Contoh, saya dah upload juga video kat TikTok kan, kadang-kadang saya tengok, kadang saya scroll tengok orang duk miming lagu. Dia tak nyanyi tapi dia miming. Banyak view dan orang lain pun banyak buat video lebih kurang. Jadi tak nampak ilmu tu agung. Dia nampak benda yang hiburan ni yang agung. Tengok konten-konten ilmiah, mana ada banyak view sangat. Kurang lah. Tak banyak orang yang buat konten education tapi dapat banyak views. Mungkin berani buat jenis yang banyak views, tapi tak ramai macam berani buat. Bilangan support kat konten education dengan hiburan ni sangat-sangat berbeza. Hiburan banyak ni support, education sikit ni. Kita yang dewasa ni boleh tengok dekat sekitar. Bila kita sembang-sembang, kan budak dengar apa kita sembang kan. Kita sembang-sembang, kita dah kurang tau sembang orang berjaya sebab ilmu. Masa kita kecil dulu, kita selalu dengar orang bersembang tentang sesuatu yang melibatkan ilmu tinggi. Contoh, anak orang ni dah masuk uni lah, dia dah keluar jadi doktor lah. Yang ni anak yang ni jadi engineer dah ni. Jadi budak masa tu, masa kita kecil dulu, macam saya kecil dulu, akan rasa, you bila dah masuk you ni gempak ni. Dia cool. Orang yang berilmu ni cool. Berbeza dengan sekarang. Sebab sekarang ni kita tahu banyak keluar you menganggur. Kan? Orang macam kat situ je kita rasa nganggur juga. Aku tak masuk you pun boleh dapat kerja. Ni orang masuk you habis duit berpuluh ribu and dia menganggur. Nampak? Knowledge tu, value ilmu tu dah macam orang nampak remeh sikit. Lepas tu pula tengok dekat media sosial, orang-orang yang berjaya banyak pula yang sembang, alah belajar tinggi buat apa kan. Orang-orang yang belajar tinggi ni kerja bawah aku je. Itu dropkan lagi value ilmu. Kenal pula Mark Zuckerberg, Bill Gates tak habis belajar tapi berjaya dia lain macam kan. Jadi persepsi macam ni yang ditanam dekat minda budak ni buatkan budak rasa macam ilmu ni tak cool. Ada banyak benda lain yang lebih cool daripada knowledge, daripada ilmu. Saya tak boleh salahkan budak, tapi saya lebih berat untuk menudingkan jari saya kepada masyarakat. Masyarakat tu sendiri yang
kurang value ilmu. Jadi macam mana kita nak tanamkan balik persepsi di mana ilmu ni martabat dia tinggi pada budak? Satu cara adalah dengan content. Content education sangat penting sebab budak-budak ni bukan budak je, kita semua adalah consumer content. Jadi kita kena banyakkan lagi content education yang menarik pada budak. Macam hari tu saya ada buat sharing dekat office Durio tau. Semuanya content creator. Kalau nak buat video boleh je dia orang buat video. Tapi nak buat video education yang menarik dan cool pula susah, mencabar. Kita nak video tu kena ada skill, tool kena ada nak buat video ni. Nak spend masa yang banyak, nak buat projek yang menarik ni pun kena bajet juga. Saya boleh sarankan kerajaan dan masyarakat bantu golongan content creator yang serius dalam education. Macam saya alu-alukan bantuan yang saya boleh dapat sebab benda tu akan push saya produce lebih banyak konten-konten education yang berkualiti, dan banyak educator yang lain boleh gunakan dana untuk push dia punya content education. Contoh kalau kita kenal cikgu ni, contoh ada satu cikgu ni kita kenal tau. Dia pandai present, knowledge dia power. Dia punya soal jawab kalau orang tanya dia boleh reply jawapan dengan baik, penjelasan dia clear kan. Senang cerita kita boleh hire team untuk produce dia punya content education. Bila kat Malaysia ni dah penuh dengan content-content education yang berkualiti tinggi, budak-budak suka tengok, masa tu budak-budak akan nampak ilmu ni cool. Knowledge ni martabat dia tinggi. Barulah dia excited untuk menimba ilmu, untuk dapatkan knowledge. Kalau basic komunikasi, matematik dan skill berfikir ni dia dah ada, asas je, dia dah boleh teroka macam-macam ilmu lain walaupun bukan dekat sekolah. Sekolah tak ajar pun, budak-budak boleh menguasai knowledge ataupun menguasai skill tu sendiri sebab dia dah ada basic ni. Basic yang membuatkan budak tu menjadi seseorang yang berkualiti tinggi. Sebab tu orang yang berkualiti tinggi ni, kita campak mana-mana, dia perform je. Jadi bila banyak budak memartabatkan ilmu, dia rasa macam ilmu ni bagus, benda yang best, benda yang cool, akan banyak budak yang jadi orang yang berkualiti tinggi. Tak perlu depend pada periksa, pada grade-grade, dia akan jadi orang yang berkualiti. Tapi kalau kita biarkan je budak-budak sekarang ni mengidolakan penghibur-penghibur, memang masa depan akan kurang lah budak yang berkualiti. Alright, tu je lah. Ini pandangan saya. Kalau korang rasa setuju ataupun tak setuju, boleh try komen kat bawah. Saya nak tengok apa pendapat korang, ataupun maybe korang setuju dengan saya dan ada point yang nak tambah. Kalau nak support video education dekat Berani Buat ni, boleh pergi ke Patreon saya. Macam kat bawah ni ada beberapa orang yang support Patreon saya, tak banyak lah. Kalau pergi support, saya ucapkan terima kasih. Nak tengok banyak lagi video education, pergi ke YouTube channel Berani Buat. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.